رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, dan adapun segala qawadah. Qawadah ni ialah perkara-perkara yang mencederakan pada pahala amal. Yakni bab ni nak menceritakan pada kita beberapa perkara yang membatalkan pahala amalan, sekaligus menghalang seseorang yang saleh sampai kepada Allah. Jadi tuan kitab ni dia cerita bab ni, dia cerita bab berkenaan dengan qawadah ni selepas daripada dia menceritakan halangan-halangan yang melentangi seseorang yang sedang berjalan ke Tuhan. Jadi bab sebelum bab qawadah ni, Tuan Husin Kedah ni, nama Husin Nasir tu, Syekh Tuan Husin Kedah ni, Al-Banjari, dia orang Banjar, tapi duduk di Kedah, orang panggil Tuan Husin Kedah. Jadi sebelum daripada dia cerita perkara-perkara yang membatalkan pahala amalan orang yang saleh ni, dia dah cerita pada kita berkenaan dengan lentangan-lentangan perkara-perkara yang menghalang ataupun perkara yang melentangi orang yang berjalan ke Tuhan. Itu bab awarid dulu. Jadi nak berjalan ke Tuhan ni payah. Dia kena mujahadatin nafs, dia kena mujahadatun nafsi tu. Kena bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Sebab nak berjalan ke Tuhan ni ada je perkara yang melentangi. Kemudian bila perkara yang melentangi tu dah dapat kita atasi, perkara yang melentang, yang menghalang kita berjalan ke Tuhan tu, kalau dah dapat kita atasi,
maka ada pula perkara yang mencederakan pada amalan. Pada amalan. Jadi maknanya kita berjalan ke Tuhan tu nak ada balasan, supaya kita cepat sampai kepada Tuhan tu. Tapi ni banyak sangat dipanggil kawadah. Perkara-perkara yang menghalang atau perkara yang mencederakan pada amalan. Tengok kata dia, arti qawadah. Arti qawadihun tu, beberapa yang mencedera, yakni beberapa perkara yang mencedera pahala amalan orang yang salih kepada Allah. Jadi maknanya kalau orang yang salih pada Allah ni, salih tu mana orang yang berjalan orang yang berjalan dengan amalan. Jadi berjalan ke Tuhan tu dengan banyak melakukan amal ibadat, banyak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, lebih-lebih lagi perkara yang wajib dan yang sunat, dengan meninggalkan perkara yang ditegah. Jadi orang yang salih ini, perkara yang ditegah tu dah tak ada lah. Orang yang berjalan ke Tuhan ni, perkara yang haram, perkara yang Tuhan larang tu, kebanyakan orang salih ni dia dah tahu dah, dia boleh atasi dah. Tapi orang yang salih ini banyak perkara pula yang menghalang ataupun yang mencederakan pada perjalanan. Ibadat tu jadi terbatal, dia kena berjalan balik, dia kena ulang balik. Tu dipanggil beberapa perkara yang mencederakan pahala amalan orang yang salih. Salih tu orang yang berjalan. Berjalan di mana? Nak melakukan perintah-perintah Tuhan tu kepada Allah Ta'ala, dan iaitu amat banyak perkara yang mencederakan amalan orang salih tu, banyak sangat, tak terhingga banyaknya. Tak boleh dibilang. Banyak perkara yang menghalang, banyak perkara yang mencederakan ibadat ataupun mencederakan pahala amal tu. Bahkan bermula segala sifat yang mazmumah. Bermula segala sifat yang mazmumah, iaitu sekiranya itu daripada qawadah. Jadi sifat mazmumah ni sifat yang duk dalam hati tu, bukan duk luar ni. Yang masalah luaran ni berkenaan dengan perkara yang haram, perkara yang makruh tu, nisbah pada orang yang salih tu, yang tu dah selesai. Yang tu dah selesai, yakni yang tu kalau kata perkara yang haram, umpamanya melakukan minum arak, mencuri, zina, yang tu tak ada dah bagi orang yang salih. Sifat-sifat ataupun dosa-dosa yang zahir tu, kalau orang salih masih ada yang tu, tak nama salih lagi. Tapi ini orang salih ni benda dalaman pula yang mengganggu perjalanan tu banyak. Jadi sifat ataupun perkara-perkara yang mazmumah. Mazmumah tu benda yang dicela, sifat yang dicela oleh syarak, duduk dalam hati tu tak nampak. Yang tu kalau disertakan dengan ibadat yang kita buat dengan sifat mazmumah tu, maka terbatallah perjalanan tu. Dia kena ulang balik, dia kena sucikan hati dia balik daripada sifat yang mazmumah, sifat yang tercela. Okay. Ini kalau kita nak berjalan ke Tuhan lah. Okay. Tetapi asal sekaliannya, punca, asal tu maknanya punca daripada sifat-sifat mazmumah tu, puncanya tu daripada 4 perkara jua. Dia nak kena buang ibu dia tu.
Jadi jangan ada sifat-sifat mazmumah yang lain-lain tu. Dia kena apa? Dia kena buang ibu bagi segala sifat mazmumah ataupun punca bagi sifat mazmumah. Ini cara macam ni diambil daripada tariqah perjalanan Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ghazali dia kata macam tu lah. Dia kata empat perkara ni lah yang menyebabkan terjadinya ataupun terberanaknya sifat-sifat mazmumah yang lain-lain. Mana dia empat tu? Pertamanya takabur. Apakah pertamanya? Takabur. Ni kalau bahasa kita kata ni apa dia? Sombong. Sombong dengan makna pandang makhluk Allah yang lain ni rendah. Pandang tolong tutup satu ekon ni dua-dua tunjuk kat saya. Ekon ni dua, nanti beku kita ni. Jadi takabur ni orang yang sombong, sombong, pandang rendah pada orang lain. Dia pandang diri dia je. Dia pandang nampak diri dia saja. Dia tak nampak orang lain. Dia tak nampak yang orang lain pun ada juga kelebihan. Dia tak nampak situ. Dia sombong. Itu takabur. Kedua daripada empat perkara yang boleh terjadinya sifat-sifat mazmumah yang lain tu ialah riak. Riak tu apa tu? Riak tu kan dia buat ibadat nak bagi orang tengok, nak bagi makhluk Allah yang nilai, nak bagi apa kata, nak bagi makhluk Allah tu puji dia. Tu riak. Memperlihatkan buat ibadat dengan niat nak memperlihatkan ibadat tu pada orang lain. Tu riak. Kemudian yang ketiganya ujub. Apa dia ujub ni? Ujub ni kan dia heran kepada diri dia. Dia pandang ibadat yang dia buat tu kekuatan daripada diri dia. Tu dia pandang itu ujub. Ada contoh ujub ni macam mana? Dia kata, aku boleh buat ibadat ni, payah ni. Tengok. Dia nampak situ. Dia nampak kekuatan diri dia yang buat ibadat tu. Itu ujub. Dan keempatnya sum'ah. Sum'ah dengan ujub ni lebih kurang. Sebab tapi sum'ah ni kan dia dengan ujub ni heran diri juga. Sum'ah tu. Tapi sum'ah ni dia ada pula satu lagi dipanggil syuhrah. Apa dia syuhrah tu? Syuhrah tu kan nak jadi terkenal, nak bagi makhluk Allah kenal. Maksudnya syuhrah tu maksudnya jadi masyhur lah, jadi masyhur. Itu syuhrah. Kalau ujub tu dia heran ke diri dia aja. Tapi kalau sum'ah tu heran ke diri, serta dia nakkan jadi terkenal, jadi syurah, jadi orang kenal dia, nak jadi bagi orang pandang dia. Tu dua tu. Tapi lebih kurang je, ada beza sikit-sikit macam tu je. Okey. Baik, kalau dalam kitab Imam Ghazali dia kata tiga je. Bukan sum'ah tak masuk. Dalam kitab Imam Ghazali macam Bidayatul Hidayah ataupun kitab Minhajul Abidin, punca sifat-sifat mazmumah yang lain tiga je. Takabur, riak dan ujub pun tak masuk. Kalau disebut Imam Ghazali kan, takabur, riak dan hasad.
Itu Imam Ghazali punya perjalanan dia lah. Tapi dalam kitab ni letak lagi, dia tambah lagi dua, ujub dan sum'ah, termasuk juga syuhrah, nak kepada kemasyhuran. Okey. Bermula tiga yang akhir. Mana tiga yang akhir tu? Iaitu furuk daripada takabur jua. Sebab itulah Imam Ghazali dia tak masukkan tiga yang terakhir. Mana? Ujub ataupun dia panggil ujub, sum'ah dan syuhrah tu. Iaitu ujub, sum'ah dan syuhrah tu dia terjadi. Furuk tu maknanya cabang lah. Kalau nisbah kita nak bagi faham, furuk tu maknanya terjadilah ujub, sum'ah dan syuhrah tu daripada takabur, daripada sombong, daripada bongkak, dan daripada pandang hina pada orang, pandang rendah pada orang. Ni bukan senang nak kikis ni, penyakit ni. Ni tapi kalau kita Imam Ghazali tu dia tambah satu tu, takabur, riak dan hasad. Dia tak letak ujub. Pasal apa? Sebab ujub, sum'ah, syurah ni masuk di bawah takabur. Lazimnya lah, lazimnya bila ada takabur, dia akan datang ujub, dia akan datang sum'ah, dan dia akan datang syuhrah. Dia akan datang yang tu. Nanti tuan kitab ni dia akan cerita satu persatu berkenaan dengan yang dicerita ni lah. Apa dia takabur, apa dia riak, kemudian ujub, kemudian sum'ah. Okey. Baik. Jadi kata tuan kitab ni, Tuan Husin Kedah ni, Syekh Husin Nasir Al-Banjari ni, dia kata bermula sekaliannya itu telah terdahulu sebutnya pada fasal yang ketiga. Cuba tengok balik fasal yang ketiga. Cuba patah balik belakang berkenaan dengan apa yang telah ditulis oleh Tuan Husin berkenaan dengan fasal yang ketiga, takabur, riak, ujub dan lain-lain. Cuba tengok fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga. Kat mana fasal ketiga tu? Berkenaan dengan sifat mazmumah. Muka surat 19. Kalau sekarang ni al-faslul sanih fi maqalatin adalah ala ma'ani tu. Tengok fasal yang ketiga. Tengok balik muka surat 19. Tengok okey. Ni berkenaan dengan ni lah. Dia tengok mana mana yang disebut dulu tu. Ada tak? Asal yang ketiga. Jumpa dah pasal ketiga tu. Tapi ada sebut tak? Ni ada ni. Berkenaan dengan tu ada dalam ni. Ada disebut soalan dalam kitab fasa ketiga ni. Hubur riyasah. Tu masuk dalam tu lah. Masuk dalam setengah daripada sifat mazmumah. Hubul mal. Tu semua tercabang daripada tu lah. Tercabang atau terjadi daripada tu. Daripada takabur tu. Cuba tengok balik. Ada tak soalan? Setengah daripadanya menunjuk atas hal mereka itu mana pasal yang ketiga. Ada tak?
Ha? Muka surat 22. 22. Ni sifat mahmudah, iaitu ada sifat yang sifat mazmumah. Dalam ni disebut yang pertama tu dia kata sifat setengah daripada sifat mazmumah tu syarrul kalam, buruk perkataan tu, suka pada berkata-kata, suka bercakap lah. Itu setengah kan. Lepas tu setengah daripada sifat mazmumah tu hubbul mal, masuk juga tu hubbul mal. Itu setengah daripada sifat mazmumah tu hubbul jah, cinta pada pangkat, hubbul riyasah, cinta pada jadi pemimpin, hubbul riyasah. Itu setengah daripadanya lagi hubbul madah. Hubbul madah tu suka pada pujian manusia. Tu dia buat satu-satu kan. Setengah daripadanya lagi apa? Lepas daripada tu apa satu? Cuba tengok. Tu ghadab wal hasad. Tu ghadab wal hasad. Setengah macam takabur. Ada sebut takabur, besar diri, dan seumpamanya. Sebut tu. Tu sebut balik. Jadi tengah daripada riak, memperlihatkan kebajikan itu kepada orang lain. Setengah banyak ujub. Ujub. Apa makna ujub tu? Hairan akan dirinya. Iaitu bahawa datang dalam hatinya itu perasaan melihat akan amal dirinya. Tu satu. Itu setengah daripadanya sum'ah. Apa sum'ah tu? Bahawa berkhabar pada orang lain akan berbagai kebajikan. Jadi beza antara ujub tu, datang perasaan dia nak memperlihatkan amal dia tu pada orang lain. Bezanya dengan sum'ah. Sum'ah tu apa? Sum'ah tu kan dia cakap pada orang, dia cerita pada orang apa yang dia dapat, apa yang dia buat. Ni yang takut ni sekarang, isu sekarang ni. Apa dia? Isu apa satu? Isu apa? Mimpi. Mimpi Rasulullah ni boleh cerita ke orang ke? Kalau tuan-tuan nak mimpi jumpa Rasulullah, nak cerita ke orang tak? Berapa cerita ke orang kan? Ni sum'ah ni diantaranya berkhabar-khabar kepada orang akan bagai-bagai kebajikan yang ia kerjakan akan dia. Tapi bukan atas jalan tahassul dengan nikmat. Bukan cerita nikmat Tuhan pada dia, tak. Macam Rasulullah kan. Rasulullah dia cerita tak, aku boleh buat begini kan. Nabi ada katakan, ana sayyidu waladi Adam, aku ni penghulu bagi segala anak Adam. Tapi dia kata aku tak dia bangga. Aku tak bangga diri. Dia kata macam tu. Dia kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, aku tidak megah, dia kata. Jadi orang yang bercakap atas jalan sum'ah, cerita ke orang begini ni, kalau dia boleh jaga hati dia daripada nak menunjuk amalan dia tu, tak apa lah. Itu beza dia. Jadi sum'ah tu heran ke diri juga, tapi cerita pada orang pula. Ada cerita pada orang dia, cerita orang lain pada amalan-amalan dia buat cerita. Padahal kita ni diminta bersembunyikan amal ibadat kita tu. Baik. Ini. Jadi kalau sum'ah tu dia cerita pada orang, tapi lebih kurang dengan ujub. Tapi ujub ni dia tak cerita, tapi datang perasaan pada diri dia,
yang dia tu buat ibadat kekuatan dia datang pada dia, pandang pada batang tubuh dia. Sum'ah tu cerita ibadat yang dia buat pada orang. Aku buat begini malam tadi aku bangunkan, aku tahajud lah sampai pagi, aku tak tidur. Itu cerita ke orang tu. Itu sum'ah. Takut-takut jadi riak. Dia kembali ke situ, takut-takut sum'ah, syuhrah, ujub, dia akan datang riak, dia akan datang nak melihatkan amal daripada orang lain. Semua benda ni menjadi perkara yang mencedera ataupun yang mencacatkan pahala perjalanan dia menuju ke Tuhan. Macam tu. Okey, baik. Bermula sekaliannya itu mana? Cerita tentang takabur, cerita tentang riak, cerita tentang ujub, cerita tentang sum'ah dan syuhrah tu dah disebut dulu pada pasal yang ketiga, dengan segala maknanya, segala pengertiannya dan tafsirnya. Tafsir tu detailnya sebut dah dulu ni secara satu persatu disebut oleh tuan kitab. Di dalam segala sifat mazmumah, sifat yang tercela. Jadi di sisi orang yang berjalan ke Tuhan ni, sifat mazmumah ni adalah perkara yang menghalang dia daripada sampai ke Tuhan. Ni ada orang tanya, yang kata sampai ke Tuhan tu macam mana? Sampai ke Tuhan tu kan ialah orang yang dia tak pandang orang lain dah. Dia hanya pandang ke Tuhan. Dalam hati dia tak ada benda lain dah kecuali Tuhan saja. Itu nama orang yang sampai. Tak ada, dia tak pandang dah pada mana makhluk dia tak pandang dah. Dia pandang hanya pada Tuhan semata-mata. Itu yang katakan orang yang sampai tu. Tapi kalau dalam kita kalau kita ni masih lagi pandang pada orang, contoh bagi contoh. Ni kalau orang yang sampai ke Tuhan, dia tak pandang makhluk. Dia tu nampak Tuhan dulu. Walaupun makhluk tu yang lain, tapi dia nampak Tuhan dulu. Beza dengan orang yang tak sampai ke Tuhan tu, dia tak nampak Tuhan dulu, dia nampak yang lain dulu. Padahalnya ngaji dah cuma satu dah, tahu dah yang memberi bekas tu hanya Allah Ta'ala saja yang memberi bekas. Tapi tak pandang situ. Contohnya sepertinya sakit. Kalau orang yang sampai ke Tuhan, kalau dia sakit, dia tak nampak doktor, dia tak nampak ubat. Dia nampak siapa? Dia nampak terus sakit tu Allah yang hantar kerana kasih pada dia, dan dia nampak penyembuhannya hanya Allah Ta'ala saja yang menyembuhkan. Dia nampak ke situ. Jadi orang yang sampai ke Tuhan ni, nisbah pada bab usaha ikhtiar ni dia kurang. Ni yang ada orang kata, Ustaz tu tak boleh lah Ustaz, itu dah jadi Jabariyah. Kalau cakap macam tu, kau tak sampai lagi. Kau cakap macam tu kan, kau tak sampai lagi. Sebab apa? Sebab orang yang sampai ke Tuhan ni, dia tak nampak makhluk dah, dia tak nampak benda lain dah. Dia nampak hanya Tuhan semata-mata. Dia tak nampak kata nasi yang mengenyangkan, dia tak nampak dah tu. Kalau dia lapar, dia nampak Allah yang akan menghilangkan kelaparan dia. Dia nampak macam tu. Itu Jabariyah Ustaz tu. Kalau tak cakap macam tu, orang yang cakap macam tu tak berjalan lagi. Bahkan dia tak sampai pun. Tak sampai pun dia macam tu. Okey, baik. Ya. Dia mesti benda ni anugerah. Itu orang panggil pemberian. Orang jalan ke Tuhan ni banyak yang berjalan, tapi yang sampai tu tak ramai. Sebab dia sampai, orang kata penganugerahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala benda tu. Bahkan kita ni, kita ni nak declare kita berjalan. Kita nak declare kita berjalan pun kita tak berani.
Tak berani kita nak kata kita ni berjalan, tak berani. Pasal apa? Sebab kita tak terjun dalam gelanggang dia, tak terjun dalam gelanggang orang yang sedang berjalan ke Tuhan tu, kita tak terjun ke situ. Beza banyak, beza. Kalau orang nak berjalan ke Tuhan kan, dia bukan hidup macam kita, tak. Dan dia tak hidup macam kita. Dia hidup sentiasa dengan ibadat dia, tuan-tuan. Itu orang yang berjalan ke Tuhan lah. Dia tak peduli lain dah. Kalau dia bekerja dunia pun tak, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia, tak. Okey. Baik. Jadi itu adalah anugerah. Sampai ke Tuhan tu anugerah tu. Bukan semua. Tengok ya. Syahdan. Maka tiada dapat engkau. Engkau ni bukan kita tau. Engkau sini ni ialah orang yang salib tu, orang yang berjalan ke Tuhan tu. Tiada dapat engkau hendak melepas akan diri engkau daripada sekaliannya itu, sekalian takabur, sekalian riak, sekalian ujub, sekalian sum'ah dan syuhrah tu, melainkan kena lawan dia. Apa dia? Ikhlas, khusyuk, khudu' engkau di dalam segala ibadat. Bila buat ibadat, kena semata-mata kerana Allah. Ini yang beza kita dengan orang yang berjalan ke Tuhan buat ibadat ni. Ikhlas orang yang buat ibadat, yang berjalan ke Tuhan ni, ikhlas dia sikit pun tak ada habuan dunia, tak ada. Tidak ada habuan dunia, tak ada. Bahkan ibadat orang yang khusyuk ni ataupun ikhlas ni, tidak dicampurkan ibadat dia dengan lain daripada Allah, zahiran wa batinan. Zahir, batin, tak ada. Macam mana dia buat ibadat ni? Macam kita ni bila buat ibadat aja, kekhusyukan kita tu ataupun keikhlasan kita tu tak sampai kepada had orang yang salib. Mungkin ikhlas tu ada tapi bawah sekali. Yang bawah itu pun tak tahulah sampai ke tidak kita yang bawah tu. Mungkin ikhlas kita langsung tak ada nombor. Langsung tak ada nombor. Macam mana? Jadi ikhlas ni kalau guru saya, Pak Da'i Benar Padang, Babang orang panggil dia Pak Da juga. Nama dia Ismail juga, tapi bukan Pak Da'i Mekah tu. Bukan Pak Da'i Syekh Wan Ismail tu dah. Pak Da'i ni, Pak Da'i bapa saudara, bapa Jilah ni, dia pun anak murid Pak Da'i juga. Dia kata apa? Ikhlas ni dia kata kalau peringkat bawahan kita ni, macam ni. Dia kata ikhlas orang yang masuk dalam berjalan. Apa dia? Apa dia ikhlas tu? Iaitu istiwa madhi wa zammi. Apa dia? Sama sahaja pada pihak puji dan cela bagi orang yang ikhlas. Macam mana Ustaz Zul? Macam ni. Kita buat ibadat, orang keji kita. Kita terkesan tak dengan keji dia? Kalau kita tak terkesan, itu ikhlas lah tu. Ataupun orang puji kita dalam masa kita buat ibadat tu, orang puji kita, ada rasa apa-apa tak? Kalau rasa berbangga, rasa besar diri, rasa macam dia, macam mana rasa kalau orang puji kan? Kembang. Okey, kembang. Bila rasa orang puji tu rasa kembang macam tu, mana orang tu tak sampai lagi makam ikhlas. Sedangkan orang puji kita rasa kembang tu, boleh kontrol tak? Boleh kontrol tak? Tiba-tiba dia datang kan? Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan hati kita ni masih lagi ada habuan dunia yang tak boleh bersih lagi. Masih lagi ada habuan dunia daripada makhluk tu dalam hati kita, tuan-tuan. Patutlah automatik bila orang puji, automatik rasa kembang, rasa tegak pada rumah. Kalau orang keji kalau orang keji macam mana? Timbul tak rasa marah, rasa benci, timbul tak? Automatik tak? Itu boleh jaga tak?
Itu menunjukkan apa? Menunjukkan hati kita tu masih lagi ada tempat dunia, tempat nafsu, tempat syaitan dalam hati kita masih lagi ada. Sebab tu orang yang salik ni, yang tu kena bersihkan dulu, baru dia boleh jalan. Yang tu kena hilang dulu. Yang tu kena hilang. Macam mana nak hilang benda tu? Itu yang orang yang salik dia sibuk zikrullah, dia sibuk dengan ibadat-ibadat, sibuk nak cucikan hati tu lah, daripada hati tu ada hapuan dunia, hapuan nafsu, hapuan syaitan. Nak kena buang yang tu dulu. Kan kalau kita baca kitab Minhajul Abidin tu, di awal tu kan ada 7 ke 8 awarid, masuk halangan tu. Masuklah ilmu, masuklah dunia, makhluk, macam ilmu. Kalau orang tu tak mengaji, nak bersalik boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Sebab salik ni mesti dengan ilmu, mesti lepas fardu ain dia dalam tauhid, lepas fardu ain dia dalam fiqh. Maksudnya bab fiqh ni, bab ibadat dah selesai dah. Dia tahu dah apa perkara yang membatalkan. Kalau orang tu tak mengaji, dia berjalan, takkan sampai. Sampai bila-bila pun takkan sampai. Kenapa tak sampai? Sebab ibadat dia banyak yang lagi cacat. Tak reti lagi mana yang nak membatalkan ibadat. Itu di antaranya lah. Lepas tu nafsu lagi, nafsu lagi tak boleh ditundukkan. Itu di antaranya. Sebab tu orang yang salik ni, dia kena cuci yang tu dulu. Cuci yang tu dulu. Kalau nak sampai makam ikhlas paling rendah pun, paling ikhlas paling rendah pun, istiwa'ul madhi waz zammi, sama saja, sama istiwa tu sama pada pihak puji dan cela pada waktu ibadat. Pada waktu buat ibadat tu, kalau orang keji dia pun tak rasa apa-apa, kalau orang puji dia pun tak rasa apa-apa. Itu baru sampai peringkat ikhlas tu. Kalau macam ni Ustaz, orang puji kembang, tapi cepat-cepat kita ni balik, cepat-cepat dah, puji tu bagi Allah, baru kita sedar. Itu adalah sikit dah mula berjalan. Sebab yang tu tak dapat elak. Yang tu orang panggil apa? Orang panggil yang tu kan sedar dah tu, dia sedar, tapi masih lagi ada. Masih lagi ada. Kalau kita kira peratus tu, maknanya mungkin 80%, mungkin 70% macam tu. Tapi masih lagi ada hapuan dunia tu dalam hati tu, masih lagi ada. Sebab kadang-kadang kan ada orang macam ni kan, dia riak, dia pun salah ni, dosa riak ni pun dia patah balik, tapi dah riak tadi dah. Yang tu orang macam tu dah jalan, tapi masih lagi belum cuci lagi hati dia tu, belum lagi. Kita macam mana? Baik, okey. Sebab itulah orang yang salik ni, dia berjalan, dia tak peduli lain dah. Dia jalan terus dengan tu, dengan ibadat tu. Tapi kenalah orang kata selesaikan dulu pengajian tu dulu. Tahu ibadat yang sah, tahu akidah yang benar. Tuan-tuan, ini takluk pun tak kenal pun satu lagi. Nak berjalan macam mana? Takluk sifat pun tak tahu lagi. Kalau buat sifat, takluk sifat pun tak reti lagi, macam mana nak berjalan? Senang kena tipu. Tipu dia syaitan. Ada budak tanya, telinga melihat tak? Ada pula tanya macam tu. Tanya telinga, apa ni, kita punya telinga boleh lihat tak? Macam mana telinga boleh lihat pula? Soalan tak kena dah, soalan macam tu. Tapi tanya juga. Tak tahulah apa murad dia. Okay. Macam masalah berdebat. Kalau orang berjalan ke Tuhan, dia tak berdebat lah. Pasal apa? Sebab berdebat tu kan ada hadis kata larang. Walaupun kita debat yang benar sekalipun, kita tinggalkan berdebat, maka Allah akan bina satu mahligai dalam syurga. Ada tak hadis tu? Ada kan? Dalam kitab Bidayatul Hidayah tu, syarah dia dah tu ada sebut. Lepas tu, kalau kita pihak yang salah, pihak yang tak betul, kita ni duduk pihak yang tak betul, kita tinggalkan berdebat, sedangkan kita pihak yang tak benar, pihak yang salah, maka Allah bagi pada bina mahligai, kota ataupun istana di pinggir syurga. Tadi dalam syurga. Dua-dua ni Tuhan larang, sebenarnya dua-dua Nabi larang. Di pihak yang kita di pihak yang benar ke, kita di pihak yang salah ke, meninggalkan berdebat tu satu benda yang baik.
Tu. Ni tak. Kita asyik cabar je. Padahal kita sendiri pun tak tahu ke mana hala tuju pun tak tahu. Jadi lawan bagi nak lawan takabur, riya, ujub, sum'ah tadi ni mesti kena ikhlas, khusyuk. Buat khusyuk tu tetap mata hati pada Allah, tidak pada yang lain. Tidak, mana tak bercampur ibadat tu dengan benda lain. Macam mana kata ni? Masa buat ibadat tu hati kita tak bergerak ke mata-mata, ada bunyi, ada Allah je. Kalau bergerak ke sana ke sini, bergerak ke sana, tu tak sampai lagi makam khusyuk yang dikenaki lah. Tak sampai lagi lah. Kita buat ibadat bukan solat saja, puasanya, zakatnya, hajinya dan ibadat-ibadat lain lah. Ibadat sunat, ibadat wajib ke, khusyuk kerana Allah Ta'ala, tak ada kerana yang lain. Bukan kerana lain. Kalau macam kita nak bagi contoh bagi mudah, masa kita takbir masuk sembahyang tu, adakah hati kita benar-benar bergantung ada pada Allah Ta'ala semata-mata, ataupun ingat benda lain? Takbirnya ingat benda lain. Sampaikan barang hilang pun nak cari dalam sembahyang. Kunci kereta tak tahu tak mana. Sembahyang 2 rakaat. Dalam sembahyang tu nampak, oh ada almari aku letak tadi. Nampak? Itu mana apa? Itu makna tak khusyuk lah. Sebab hati tu boleh berjalan. Ini yang guru kami Bapa Hajilah, dia kata gini tau. Masa tu saya pergi KL dengan dia, naik kereta dia lah pergi KL. Sampai tengah jalan dia kata kat saya macam ni. Masa tu nak berhenti sembahyang, nak berhenti solat, nak berhenti sembahyang lah. Daripada Kedah, Patani, Kedah, itu terus jalan. Saya tak ingat masa tu nak sampai mana, tapi rasanya dekat dah masuk Perak masa tu. Nak solat, nak sembahyang, berhenti. Betul dia kata jana. Dia kata kat saya je ni. Dia kata, Azhar, kalau mu tak boleh bawa rohmu sembahyang sekali, maka selagi itulah solat kamu tak khusyuk. Perkataan ni ringan ke berat? Bapa Allah kata tu. Dia kata kalau mu tak boleh bawa rohmu solat sekali, masa mu solat rohmu tak solat, mu takkan khusyuk. Macam mana saja? Macam mana tu? Saya tak dieling kepala je lah. Kalau mu tak boleh bawa rohmu semayang sekali, masa mu solat, mu tak boleh bawa roh semayang sekali, maka mu takkan khusyuk. Pasal apa? Sebab roh ni, bila kita solat, dia tak solat, dia pergi mana? Tu murak dia tu. Nak kena pegang roh tu, nak kena pegang semayang. Macam mana nak pegang roh ni? Macam mana nak pegang roh ni? Pegat kita ni, pegatnya tak mana jasad kita ada roh, ada nafsu. Jadi roh kita pegang, nafsu automatik akan tunduk. Tapi bila roh kita tak pegang, nafsu kita takkan tunduk. Masa tu, berat ni. Tapi macam mana kan? Itu dia. Itu Bapa Allah kata tu. Dia kata, mu Azhar, kalau mu nak khusyuk sembahyang ni, mu kena bawa roh mu sembahyang sekali, dia kata. Kalau mu tak boleh bawa roh mu sembahyang sekali, maka mu takkan khusyuknya, dia kata. Takkan khusyuk. Nak kena latih lah ni. Nak kena terjun bidang dia, nak kena terjun guru dia. Guru kita tu kita kena terjun kat situ, gelanggang dia tu. Baru dapat. Bukan masa tu terjun dapat terus dah. Latihan dia macam tu. Latihan dia. Lepas tu orang yang berjalan ke Tuhan ni, dia tak boleh makan, tidur, tak ada dah. Dan khuduk. Apa makna khuduk tu? Khuduk tu merendahkan diri, menghinakan diri. Khuduk. Pandang diri kita hina, pandang diri kita rendah. Kalau masih lagi pandang kita ni hebat, jangan mimpi ya. Jangan mimpi. Dan khuduk ni maksudnya kita merendahkan diri dan pandang kita ni hina.
pandang kita ni hina, pandang kita ni tak ada nilai, pandang situ, itu mana khudu'. Dalam buat ibadat tu. Jadi 3 ni, ikhlas, khusyuk, khudu', ubat dia nak hilangkan takabur, nak hilangkan riak, nak hilangkan ujub, sum'ah dan lain-lain penyakit mazmumah. Sifat mazmumah tu nak hilang mesti kena ada ni, ikhlas, khusyuk, khudu'. Okey. Jadi menekan dengan ikhlas dan khusyuk dan khudu' engkau di dalam segala ibadat dan khidmat engkau pada Tuhan kau. Kita ni kan, kita ni buat ibadat, kita pandang ibadat kita ni sebagai khidmat kita ke atau kerana terpaksa? Kita rasa macam mana? Kita rasa macam mana, Ustaz? Kita rasa macam mana? Kita buat ibadat ni, Ustaz, kita buat ibadat semayang kita buat sampai Ramadan, kita puasa, sampai ada harta nak keluar zakat, kita keluar zakat. Masa kita keluarkan zakat, masa kita solat, masa kita puasa tu, kita rasa terpaksa buat ke atau sebagai khidmat kita dari Tuhan? Kalau khidmat dengan terpaksa, beza tak? Beza tak? Apa beza dia? Beza dia, tuan-tuan, bila buat khidmat, mana orang tu dia terasa tak terpaksa. Dia rasa macam mana? Dia rasa volunteer. Apa namanya? Sukarela. Bukan terpaksa. Selagi mana kita rasa buat ibadat kita rasa terpaksa, maka pada ketika itu kita tak akan sampai kepada yang kita kata khidmat, tak rasa macam tu. Baik, puncanya yang tak ada khidmat, tak ada perasaan khidmat, tak ada. Apa punca dia? Punca dia ialah kita nampak syurga, nampak neraka, nampak dosa, nampak pahala. Kat situ. Kalau orang buat ibadat, dia tak nampak syurga, dia tak nampak neraka, dia tak nampak pahala, dia tak nampak dosa, dia akan jadi khidmat. Faham, Ustaz? Dia tak nampak situ. Dia nampak apa? Dia nampak hanya redha mardatillah. Dia nampak hanya redha Allah, baru datang rasa khidmat. Macam kita nampak lagi pahala, kau buat ni dapat pahala. Itu orang panggil ibadat orang awam atau ibadat orang yang tak berjalan. Kalau ibadat orang berjalan ke Tuhan, dia ibadat tu dinamakan khidmat. Khidmat. Bila khidmat, bila buat ibadat kerana khidmat dengan Tuhan, maka ibadat dia tu senang. Ibadat dia licin saja. Tak ada rasa macam tersekat-sekat. Macam ibadat kita ni, yang rasa nampak syurga, nampak pahala, nampak dosa, nampak semua-semua ni, kita rasa macam ibadat kita tak licin. Pasal apa tak licin? Sebab nampak ke situ, bukan nampak nak kepada redha Allah tu, tak. Macam tu. Okey. Jadi ibadat kita tu khidmat engkau kepada Tuhan kau, dan dengan sentiasa tawaduk, merendahkan diri, tawaduk engkau kepada Tuhan kau. Bila khidmat, kita rendah diri. Orang khidmat, macam mana orang khidmat? Macam mana orang yang berkhidmat, macam mana? Dia tak minta balasan. Orang khidmat ada minta balasan. Kalau khidmat minta balasan, itu bukan nama khidmat. Macam kita ada kenduri atau jenazah, kita buat kenduri, lepas tu khidmat, angkat talam, angkat pinggan yang orang makan tu khidmat. Pergi bawa ke dapur, basuh, tak ada harap apa-apa, itu khidmat. Kalau orang yang angkat talam, angkat tu, tapi ada gaji, itu tak nama khidmat. Itu tak nama khidmat itu. Khidmat ni, dia tak mengharapkan apa-apa daripada orang yang dikhidmatkan. Dia tak harap. Orang panggil dalam bahasa Inggeris volunteer kan, sukarela. Jadi macam kita sekarang ni, kita tak nampak kita sukarela, kita macam terpaksa. Sebab tu selagi mana kita buat ibadat terpaksa, maka selama itulah ikhlas takkan datang.
Terpaksa lah tu. Baik. Jangan. Okey, ini semua ada nas dalam Quran ni. Imam Ghazali atau ulama sufi buat macam ni. Okey. Kemudian barulah ada tawadhu, kita khidmat, baru datangnya merendahkan diri kita pada Tuhan, dan sentiasa dan bersungguh-sungguh kau meninggalkan hubbud dunia. Yang dilarang ni hubbud dunia ni apa? Dunia yang menghalang kita daripada mengingati Allah. Itu kata hubbud dunia tu. Okey, tiap benda dunia ni kan, tiap benda yang menghalang kita. Ni yang Bapa Hajilah kata apa? Dia kata dunia tu apa? Dunia tu ialah masyagalakum an ibadatikum. Barang perkara yang menyibukkan kau daripada mengingati Allah. Maksudnya sibuk dengan dunia sampai kita tak ingat Allah, sampai kita lupa Allah. Itu pada dunia. Dan hubbul jah, apa dia hubbul jah tu? Apa ni, di antara hubbul jah tu ialah syuhrah tadilah, cinta kepada kemegahan. Termasuk syuhrah tadi ni. Syuhrah tu nak bagi orang kenal, nak bagi kita terkenal, nak bagi anak kita ni, anak manusia kenal kita. Itu syuhrah tu. Sedangkan kalau orang kenal, sebenarnya tuan-tuan, nak menjalankan Tuhan ni perlu kepada orang kenal. Bagi saya tak. Kenapa? Sebab semakin mana orang kenal kita, kita nak berjalan susah tak? Susah. Macam dulu kan, satu ketika dulu, saya pernah lah masuk TV. Lama jugalah, dekat-dekat 3 tahun juga. Tapi siaran tu potong dengan iklan shampoo, iklan rokok, semua tu dapat 15 minit. Dia sebut pukul 6 sampai 6.30. Tapi 6.30 tu dengan potongan apa ni, iklan shampoo, iklan rokok, iklan macam-macam iklan dalam tu masa tu kan. Tahun 2007 ke 2006, 2007 macam tu lah. Nak berjalan susah. Masa tu tak ada handphone ni, handphone yang cerdik ni, apa ni, Android ni kan, tak ada masa tu. Kalau ada masa tu lagi teruk berjalan. Saya singgah R&R tu. Ini ustaz dalam TV berkerumun dekat meja saya. Kita nak makan pun susah. Kerumun orang. Masa tu mana ada lagi handphone ni masa tu. Tahun 2006 tu. Kalau ada pun yang tak macam sekarang lah. Sekarang lagi canggih kan. Kalau ada macam sekarang ni, oi, terkenal dah aku ni. Masa tu. Okey. Jadi berjalan ke Tuhan ni tak perlu kepada bukan tak perlu. Jadi menyusahkan kita kalau kita terkenal. Susah. Jadi susah kita. Pasal apa? Jalan tu orang kenal susah. Orang ni jumpa kau ni. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya kan, orang yang dah sampai peringkat tu, dia suka tak orang datang jumpa dia? Dia tak suka. Tapi nak macam mana? Dia tak suka. Ingat tak Habib Anis Solo? Habib Anis Habsyi kat Solo, tuan-tuan. Dia ni memanglah dia punya karomah dia tu, kalau di kalangan orang-orang kat Solo tu memang dah terkenal dengan banyak sangat dia punya karomah yang zahir pada dia. Satu hari datang masa tu Soeharto Presiden. Soeharto ke Soekarno? Yang baru ni, yang sebelum ni. Soekarno. Soekarno lagi lama kan. Soeharto datang jumpa dia di Solo, datang rumah dia. Jadi kan presiden ni bila datang rumah satu orang, jadi orang akan pandang dia kan. Jadi maknanya dia ada kelebihan. Jadi semua datang jumpa dia, menyusahkan dia nak buat ibadat banyak ni. Tapi orang datang mengganggu dia, ganggu dia. Lalu dia kata pada presiden, presiden tanya dia, Habib nak apa? Cakap, saya bagi. Ya, saya ada hajat. Dia kata saya ada hajat pada presiden. Dia kata apa? Ajak Habib.
Hajatnya lepas ni jangan datang jumpa dia lagi. Itu hajat saya. Jangan datang kacau dia dah. Kalau kau datang sini, orang semua pandang aku. Bila pandang aku susah nak berjalan. Aku susah nak buat ibadat. Dia aku datang, minta macam-macam. Aku susah. Dia kata macam tu. Jadi, bukan tujuan nak terkenal, tak. Hubujah. Dia panggil cinta kepada kemegahan. Dan hubur riasah. Apa riasah tu? Cinta nak jadi pemimpin. Tuan-tuan. Kalau nak orang tahu, jadi pemimpin ni yang paling susah nanti di akhirat. Tapi ramai tak yang nak jadi pemimpin? Tawarkan diri jadi pemimpin. Ini sebahagian daripada perkara yang menghalang. Yang menghalang ni ya, hubul riasah dan hubul mal, cinta kepada harta. Tadi hubul riasah, cinta nak jadi pemimpin, bermati-matian nak jadi pemimpin. Itu semua kalau orang reti sungguh lah hubur riasah ni, nanti akhirat nanti ni setiap orang yang dia perintah tu akan mendakwa atas dia. Oh, jenuh tuan-tuan. Tak kesampaian lah kita terjawabnya. Sayyidina Umar kan, bila dia dengar sahabat-sahabat nak lantik anak dia Abdullah ibn Umar tu jadi pemimpin, jadi presiden, jadi khalifah selepas dia, dia jumpa, dia cakap pada anak dia, sahabat-sahabat dah setuju tu. Banyak sahabat dah setuju bila Sayyidina Umar mati, anak dia ganti. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Umar ni banyak hadis Nabi memuji dia. Di antaranya yang Nabi kata dengan sezuhud sahabat aku, inilah orang dia. Ditunjuk kepada Abdullah bin Umar. Sezuhud sahabat aku, ini orang dia. Maknanya di kalangan sahabat tu yang paling zuhud sekali, inilah dia. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Banyak puji-puji atas Abdullah bin Umar. Jadi sahabat-sahabat setuju sangatlah nak jadikan Abdullah bin Umar ganti pada bapak dia ni. Tapi bila Sayyidina Umar dengar yang anak dia nak digantikan sebagai khalifah, dia pun panggil anak dia. Dia kata, jangan, aku haramkan kamu pegang sebagai khalifah. Aku haramkan kau, tak boleh. Dia tak nak anak cucu cicit dia. Cukuplah aku dibalakkan jadi pemimpin. Cukup aku seorang dibalakkan jadi pemimpin. Jadi Sayyidina Umar pandang apa? Semua pandang jadi pemimpin tu musibah, balak, bukan nikmat. Musibah tu. Tapi kita Masya Allah, tawarkan diri lagi. Tawarkan diri macam mana? Ada tak dalam kita berkempen pilihan raya Cik Nazrin? Ada tak macam ni? Pilihlah dia lebih baik dari aku, dia tak? Ada tak macam tu? Ada. Jangan mimpilah. Jangan mimpilah calon pilihan raya tu, calon parti-parti tu, dia akan menaikkan parti lawan dia. Dia menaikkan calon lawan dia. Pilihlah dia lebih pada aku, dia berpandai, aku tak reti, aku bodoh, dia lagi pandai, dia lagi cerdik, dia lagi layak. Ada tak? Kalau ada, ya Allah, orang tu paling layak tapi tak jumpa. Pasal apa? Sebab nak hilangkan hubur riasah tu bukan senang. Walaupun atas nama Islam sekalipun, bila cinta je pemimpin, atas nama Islam sekalipun menghalang besar. Baik. Dan hubul mal, artinya sekaliannya itu meninggal kasih akan dunia dan kasih akan kemegahan dan kasih akan kebesaran dan pangkat dan kasih akan jadi kepala, jadi pemimpin lah, kepala tu, dan penghulu atas manusia dan kasih akan harta. Jadi semua tu termasuk dalam cinta, termasuk dalam mazmumah. Itu kan? Dia kata ada masalah cinta dunia tu, dan sebelum kau meninggalkan hubur dunia dan hubur jah dan hubur riasah dan hubur mal. Jadi berapa tu? Pertama hubur dunia, yang kedua hubur jah, yang ketiga hubur riasah, yang keempat hubur mal. Jadi empat ni diperintah pada kita bersungguh-sungguh meninggalkan empat perkara ni.
Jangan ada dalam hati kita 4 perkara ni, jangan. Hubul mal, hubul dunia, hubul jah, hubul yasah, hubul mal, jangan ada. Sebab keempat-empat ni penghalang besar. Menuju pada Tuhan tu, ini penghalang. Termasuk dalam benda yang diharamkan atas orang yang salih, walaupun sikit sekalipun tak boleh. Okey. Kemudian kata dia, bermula sekelanya itu telah lalu sebutnya. Tu pada pasal ketiga dululah sebut dah. Dengan maknanya dan tafsirnya di dalam pasal yang ketiga. Kemudian kata dia, dan ada pun segala bawaih. Ini bicara pula ni, orang yang bawaih itu semangat orang yang nak salib pada Tuhan. Ini cerita ni. Ini cerita apa persediaan kalau kita nak salib ke Tuhan, nak membangkitkan kita semangat untuk berjalan ke Tuhan tu, apa dia? Ini bab ni kan. Bawaih daripada perkataan bi'sah. Daripada perkataan bi'sah, bawaih. Bi'sah tu satu semangat. Kalau bawang es tu beberapa semangat perjalanan kita ke Tuhan. Itu barang membangun orang salih pada buat ibadat. Apa dia yang mendorong dia buat ibadat? Apa dia? Apakah perkara yang mendorong orang yang salih itu buat ibadat? Banyak-banyak akan Allah Ta'ala. Maka iaitu amat banyak. InsyaAllah bulan depan. Bulan depan Sazul. Apakah perkara yang membangkitkan kita ataupun yang membangunkan kita, yang mendatangkan semangat untuk kita buat ibadat? Apa dia? Itu banyak. Setengah daripadanya ialah taqwa, at-taqwa. Wallahu alam. Ada soalan? Ya. Macam mana? Guru yang mursyid, nak cari guru mursyid. Salib? Oh ya, memang ya. Mana nak jadi salib ni, dia tak boleh jalan sorang-sorang. Maksudnya dia kena cari guru yang mursyid, guru yang pimpin kita untuk jadi salib. Dia tak boleh berjalan sorang-sorang. Sebab berjalan ke Tuhan ni, dia banyak musuh, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Yang dia kena cari guru yang kenal mana musuh-musuh yang ada pada kita. Sebab tu zaman kita ni, Habib Umar dia kata dia ni, kalau kamu jumpa satu orang yang boleh pimpin kamu menuju ke Tuhan, maka peganglah dia, jangan kamu lepaskan. Itu kata Habib Umar. Kata Tuan Guru Haji Umar Zuhdi, Allah yarham, dia buka madrasah Misbah Falah, Bangku Barangan, Pari Panjang, Baling Kedah. Tuan Guru Haji Umar Zuhdi. Dia kata macam ni, Ustaz. Dia kata, masa tu kan kami tengah mengaji dengan dia kitab Baqarah. Tengah mengaji kitab Baqarah dengan dia petang lepas asar tu, dia baca 2 kitab. Masa tu dia baca kitab Nahu Syarah Jurmiyah tu, Mukhtasar Jidad, dengan kitab Baqarah. Dia kata, kalaulah ada orang mursyid zaman ni, sekarang ni, kalau masa ni ada orang yang panggil guru mursyid, maka aku nak tutup pondok ni, aku nak duduk dengan dia. Faham tak, Ustaz? Susah dah. Kalau ada pun guru yang mursyid dia, Ustaz, dia takkan zahir. Dia takkan zuhir. Pasal apa takkan zuhir? Sebab fitnah banyak. Sebab itulah dilarang kita menyebarkan, menceritakan apa yang kita dapat daripada perjalanan ke Tuhan. Contohlah. Apa contoh dia? Contoh dia seperti mimpi jumpa Rasulullah. Bila kita cerita pada umum, maka umum masyarakat kita ni, adakah semuanya reti?
Bila semuanya tak reti, bukan semua reti, bila ada yang tak reti, maka yang tak reti ni akan memberi komen yang negatif tak? Betul tak? Ha. Bila komen yang negatif ni tak betul, menyebabkan orang yang komen tu berdosa tak? Siapa punca dia? Puncanya orang yang mengatakan dia mimpi jumpa Rasulullah. Itu punca dia. Lagipun mimpi Rasulullah ni boleh buat nas ke? Boleh buat dalil ke? Tak boleh. Tak boleh buat dalil, tak boleh buat nas. Itu punca dia. Sebab tu nak jadi guru musik ni bukan senang. Saya ingat dulu kan, masa duduk pondok dulu ni, ada satu sahabat saya, kawan lah kawan, sebelah pondok. Orang panggil dia Man. Dia suka berlagu, dia suka belajar taranum ni. Dia suka belajar taranum Quran ni, sebab dia suara dia sedap. Orang panggil Man lagu kan dia. Satu hari, kalau tak silap saya hari Jumaat, kalau tak silap saya pagi Jumaat, malam Jumaat tu dia mimpi. Malam Jumaat, sebelum subuh tu dia datang jumpa saya dekat sebelah pondok je, dekat-dekat je pondok dekat-dekat je, pondok bukan jauh-jauh kan, dekat-dekat je. Dia datang pondok saya, dia kata Zahar, jom kita pergi jumpa Tok Guru lepas masjid subuh ni, kita jumpa Tok Guru. Buat apa Man? Dia buat apa Man? Adalah, tapi muka dia nampak ceria, nampak gembira. Ada apa Man? Adalah, jomlah. Lepas tu, lepas masjid subuh tu, Tok Guru ada, Tok Guru nak balik rumah tu, kami tu pergi jumpa Tok Guru dekat halaman rumah dia. Tapi Tok Guru bawa masuk rumah lah. Tok Guru panggil masuk rumah. Itu dia mimpi. Ada penik Man tu kata, Tok Guru saya mimpi malam tadi. Dia kata yang dalam mimpi tu dia mengaku Rasulullah. Dalam mimpi tu dia mengaku Rasulullah. Orang yang bukan Man tu, dalam mimpi tu dia mimpi ada orang tu mengaku Rasulullah. Baik. Lepas tu kan Tok Guru ni senyum je, dia tak komen apa-apa. Dia tanya macam mana rupa, Man cerita bagian. Serpan dia macam mana, bagian. Hidung dia macam mana, bagian. Bulu kening dia macam mana, bagian. Kita macam tu. Ini cerita masa zaman, bukan saya mimpi rimau ya. Mimpi rimau gajah gitu ya. Tak ada mimpi orang soleh pun tak. Mimpi gajah rimau gaduh gitu ya. Jadi kan, tapi Tok Guru ni dia tak beri keputusan. Dia tak kata itu Rasulullah, tak kata apa-apa, tak kata. Senyum je Tok Guru tu. Lalu dia kata pada Man, Man, kamu pergi kedai, kamu beli gula, kamu beli kopi, beli susu, beli beras, beli macam-macam, kamu sedekah pada orang. Dah cukup. Diam. Itu je. Sampai sekarang Man tu pun tak tahu jadi mimpi Rasulullah atau bukan. Saya pun tak tahu. Pasal apa? Tok Guru tak cakap. Ini jalan selamat tak? Ini jalan selamat. Saya rasa ada dua benda kat situ. Apa dia? Kenapa Tok Guru tanya bulu kening macam mana, hidung macam mana, serban macam mana, bentuk muka macam mana? Kenapa Tok Guru tanya macam tu? Ustaz? Sebab dia pemimpi jumpa Rasulullah. Sebab tu dia tahu bentuk muka macam mana, hidung macam mana, alis bulu kening macam mana. Tahu. Lepas tu dia cerita. Sebab tu dia bila cerita macam tu, dia senyum je. Dia tak beritahu salah apa-apa. Pasal apa dia? Pasal apa? Oh, kenapa tak kata? Oh, itu Rasulullah tu. Kenapa tu tak kata macam tu? Sebab nak jaga budak ni. Kalau betul budak dia kata aku bin Rasulullah, agak-agak dia cerita pada orang tak? Sebab tu Tok Guru punya politik, Tok Guru buat tu pandai lah. Tapi lepas tu dia apa? Dia kata apa? Dia kata kamu pergi beli gula, beli beras, beli susu, beli kopi, beli teh, mana beli benda-benda yang sedekah pada orang. Sedekah pada orang.
Mana apa? Satu nikmat lah kot. Wallahu alam. Jadi kalau macam itu Ustaz, zaman kita ni nak cari guru mursyid tak ada, kita nak berjalan ke Tuhan yang Ustaz ni. Dan macam mana? Apa nak buat? Nak cari guru mursyid tak ada ni. Macam mana nak buat? Nak cari guru mursyid tak ada, tak jumpa, tak kenal pun. Kalau ada pun kita tak kenal. Kalau ada pun kita tak kenal. Macam mana buat? Nak selamat akhir zaman ni, jangan tinggalkan kitab-kitab ulama yang terdahulu. Kitab Turas, Syekh Dawud ada, Syekh Ahmad ada, Syekh Zainal Abidin ada, Syekh Muhammad bin Daud Al-Fatani ada. Rujuk situ, ngaji kitab-kitab ada, bagi kita punya akidah kita benar, ibadat kita sah, akhlak kita yang zahir pun bertepatan dengan tasawuf. Cukuplah tu. Dan banyak-banyakkan berselawat. Itu je. Jalan lain saya tak tahu. Tarekat ni kan, kalau ikut guru saya dulu dia tak bagi. Pasal apa? Sebab zaman ni orang tarekat bukan semuanya ngaji, bukan semuanya ada ilmu. Nak sebab tu orang sekarang ni kan ambil tarekat, tapi bila kata jom ngaji tauhid, nak tak? Jom ngaji fiqh, nak tak? Sampai ada orang terdekat saja, minta maaf lah, saya tak mau cerita terdekat mana-mana kan. Sampai ada orang terdekat, oh kami ni tak perlu kepada pengajian, kami ni zikir je. Zikir kami kenal Tuhan. Boleh kerja tu Ustaz? Kok dia boleh jadi macam tu? Wallahu alam. Tapi bagi saya tak boleh. Pasal apa? Sebab jalan ilmu, jalan Islam ni mesti dengan jalan ilmu. Lain pada ilmu tak boleh. Tak nampak. Saya tak nampak jalan lain pada ilmu, saya tak nampak. Kena tipu. Sebab orang tak ada ilmu, dia mudah kena tipu. Macam scammer lah. Scammer ni yang dia mudah tipu siapa? Siapa yang dia mudah tipu? Orang scammer ni siapa yang dia mudah tipu? Siapa dia? Orang yang jahil, orang yang tak tahu itu scammer, orang yang cinta dunia. Pasal apa? Scammer ni kan, dia nak balasan, dia nak kan apa? Cerita kamu lapor ni, kamu akan dapat biar. Jadi orang cinta dunia ni, ni peluang ni, padahal scammer. Cuma angkat dia. Wallahu alam. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan Ustaz, kita zaman kita ni tak payah carilah kot. Nak guru mursyid tu, kita buat cara kita lah. Ngaji je luar. Okay, macam saya pun dengan guru-guru dulu, kita ngaji apa yang kita ngaji dulu, amalkan. Tak boleh beramal, tak apa lah. Macam mana? Tak mampu nak amal. Macam contoh saja hari ni kan, kita nak amal berat macam mana Tok Guru turun kita dulu. Malam tak tidur, zikir banyak. Kita apa dah? Tu je. Masuk rumah Habib Ali dulu, bertumpah Habib Ali bertumpah tuan-tuan. Dalam rumah dia, tengok tu, dia siap ada cerek untuk dia ambil wudu, ada sebidang sejadah untuk dia sembahyang, ada tasbih. Itu je. Tak ada apa-apa dalam bilik dia. Masuk tempat suluk suluk Tuan Guru Jum'ah Zuhdi, ada liang lahat, duduk dalam tu ibadat. Kita tak ada. Tak ada yang tu. Tuan Guru Jum'ah Zuhdi tu, kita masuk bilik suluk dia tu, bilik dia ibadat dia tu, bukan ada apa-apa, tanah je, tanah. Betul dia ada apa? Dia ada liang lahat. Dia buat dia ibadat. Liang lahat tu betul-betul menghadap kiblat. Dia buat macam tu, dalam tu. Maknanya guru dulu, rumah dia memang dia ada khas tempat dia suluk. Dia buat rumah, dalam rumah dia tu memang ada tempat dia suluk, tempat dia berjalan ke Tuhan, tempat dia suluk, tempat dia zikir, ibadat ada dalam tu. Dia tak tunjuk ke orang. Lepas dia meninggal dunia, barulah kita boleh tengok, oh ini rupa ibadat tu, oh ni Masya Allah. Macam Tok Selihang, ada pernah tengok Tok Selihang punya tempat suluk dia di Kelantan, di kubur.
Dia tengah-tengah perkuburan tu, dia buat tempat suluk ni masuk dalam gelap gelita. Tok Selehong punya tempat. Dia tengah-tengah tanah perkuburan tu, dia buat tempat ibadat dia. Bila malam ni masuk dalam tu, gelap gelita, keliling kubur. Keliling tu kubur. Allahu Rabbi. Kita keliling orang, kita tak buat. Keliling kubur. Saya masuk dalam tu kan, bila pintu tu ditutup, gelap gelita, rasa macam kita yang mati dalam tu. Try Ustaz. Ustaz pergi Kelantan, Kota Baru masuk dalam tu, minta, dia ada penjaga dia kat situ. Minta kunci tu, masuk tempat dia bersuluk tu dalam kubur. Itu orang berjalan betul-betul. Macam kita ni, rumah kita, bilik apa ada? Bilik apa? Apa dia? Ada? Netflix. Oh, Netflix. Allahu Akbar. Subhanallah. Tengok macam-macam filem kan. Wallahu a'lam, insya-Allah InsyaAllah kita bergerak tu, kita masuk nanti akan datang setengah daripadanya takwa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan, ya qadim ihsan, ya da'iman ni'am, ya katsirul jud, ya wasi'al ata', ya khafiratu, ya jamil sana, ya aliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa sahabati ajma'in. Allahumma laka hamdul syukra wa laka manna fadla wa anta rabbana haqqa wa nahnu 'abidika liqa wa anta lam tazal ahla ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya maghniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhir yassir alaina kulli asir fatasra sa'alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila bayan wa tafsir hajatuna kathira anta alim wa biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu ma la yakhafu minka. Allah بحق ما يخاف بك نجنا ولا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد أهرسنا بعينك لا تنام وأغنونا بك نفك رجل لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نلقت سقطنا ورجعنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.